Assalamualaikum, what's up guys? Bitcoin, mata wang kripto, Ethereum, Litecoin, semua tu adalah scam. Adakah benar? Check it out tuan-tuan. Betulkah kripto, Bitcoin, mata wang kripto itu adalah salah satu perkara yang melibatkan penipuan ataupun scam? Kita nak kupaskan perkara ni, ya. Jadi sebenarnya apa itu kripto? Kripto itu adalah merupakan satu inovasi teknologi yang berevolusi yang ada dan wujud di waktu sekarang dalam sistem kewangan kita. Nak atau tidak, sedar ataupun tidak, kita boleh terima ataupun tidak, kripto akan mengambil alih dunia kewangan dunia, menggantikan perkara yang sedia ada sekarang. Itu adalah hakikatnya. Baik, pada dasarnya mata wang kripto itu adalah merupakan mata wang berbentuk digital. Cryptocurrency ataupun mata wang kripto tidak mempunyai fizikal sebagaimana mata wang fiat, wang kertas, emas dan sebagainya. Akan tetapi mata wang kripto tidak mempunyai bentuk fizikal. Jadi mata wang kripto itu tidak mempunyai bentuk fizikal. Jadi bagaimana orang boleh mempercayai bahawa mata wang kripto itu mempunyai nilai? Mari kita kupaskan. Check it out guys. Baik. Jadi apa yang membentukkan kepercayaan manusia kepada kripto? Sebenarnya teknologi. Teknologi di sebaliknya itulah yang menyebabkan kepercayaan kepada kripto. Teknologi dan juga inovasi yang terkini, itulah menjadi kunci kepercayaan manusia terhadap kripto. Okay. Saat ni teknologi ni yang telah berinovasi, berkembang, menjadi peranan yang sangat penting dalam mengubah kehidupan manusia masa kini. Perlahan-lahan teknologi yang ada, yang berkembang ini akan menggantikan, akan menggantikan cara lama dalam manusia menguruskan kehidupan. Dan yang paling penting, tidak mengabaikan aspek yang membuat isu utama ataupun topik paling utama dalam kripto ini adalah aspek kepercayaan. Teknologi itulah yang menyebabkan kepercayaan terhadap kripto ini sangat kuat. Okey, bagaimana cara kripto bekerja? Cara kripto bekerja ini sebenarnya sangat rumit, kerana dia adalah merupakan kejuruteraan di mana digunakan sebuah jaringan ataupun jaringan teknologi yang disebut sebagai teknologi blockchain, ataupun rantaian yang di dalam rantaian blok. Blockchain ni macam boleh kita ibaratkan sebagai buku catatan ledger kewangan yang besar, ledger raksasa yang akan mencatat kesemua transaksi kripto di dalam dunia internet ataupun di seluruh dunia. Baik, sebagai contoh, A ataupun si Abu ingin mengirimkan wang ataupun kripto tersebut kepada Ali yang berada di luar negara, di United Kingdom, di China contohnya. Wang kripto yang tadi itu adalah akan dikirimkan mulai satu bentuk data yang dipanggil node, dan data tadi adalah merupakan data transaksi yang dicatat oleh sistem di dalam sebuah blok sebagai sebuah blok.
Kemudian yang kedua, catatan transaksi tadi yang telah dimasukkan dan telah dienkripkan, disulitkan di dalam blok tadi akan disebarkan ke dalam jaringan dunia internet ke seluruh dunia untuk apa? Untuk disahkan. Siapakah yang akan mengesahkan transaksi tersebut? Transaksi tersebut akan disahkan oleh para miner yang disebut sebagai perombong-perombong kripto, dan ianya akan disahkan oleh sistem dan disahkan sebagai valid, diterima, dan blok itu disetujui, dipersetujukan, disahkan oleh sistem oleh kesemua miner-miner yang mengambil bahagian dalam mengesahkan transaksi tadi. Nampak tak? Dia sangat besar dan complicated sebenarnya. Okay? Kemudian apabila blok yang ataupun maklumat transaksi yang telah kita disebarkan tadi di dalam jaringan blok tadi, di dalam blockchain tadi disahkan oleh sistem dan juga para pelombong kripto, blok tadi akan ditambahkan ke dalam rantaian blok yang lain dan dia kekal, tak boleh diubah langsung. Maklumat transaksi tadi dimasukkan dalam ledger dalam blok dalam jaringan seluruh dunia, dan blok tadi disahkan oleh para pelombong ataupun miner dan juga sistem yang sangat complicated. Miner ini adalah untuk orang yang menombong kripto menggunakan komputer yang berkuasa tinggi, adalah untuk memecahkan, untuk mengesahkan, untuk mendapatkan pengesahan atau mengesahkan transaksi di jaringan blockchain tadi. Para miner ini akan mendapatkan imbalan upah teka-teki matematik tadi yang sangat rumit dalam bentuk kripto. Itulah cara macam mana kripto itu bekerja. Apabila telah pun dimasukkan disahkan oleh para pelombong tadi, dimasukkan dalam blok, dalam rantaian blok yang banyak tadi, dan dia kekal tuan-tuan, takkan boleh diubah. Sangat sukar, dan sebab itu dia tu sangat sukar untuk diubah, boleh katakan mustahil. Jadi dia menyebabkan proses dan juga sistem teknologi itu mendapat kepercayaan kerana dia sangat sukar untuk di-hack ataupun digodam. Kerana pengesahan itu bukan dilakukan oleh satu pihak tetapi banyak pihak dalam untuk mengesahkan tersebut dalam jaringan tersebut seluruh dunia, dan dia tidak boleh diubah. Kalau terpahat dalam ledger nama sekian ataupun maklumat transaksi tersebut, dia akan menjadi sebegitu dan tidak pernah boleh diubah. Apabila selesai pada itu, maka transaksi yang Ali tadi ataupun Abu tadi cuba nak sampaikan kepada Ali ataupun Abu tadi ke dunia yang lain, barulah kali diterima. Itulah teknologi, tuan-tuan, yang menyebabkan kripto ini sangat bernilai ataupun mempunyai nilai yang sangat tinggi berdasarkan trust dan juga kepercayaan. Okey, kenapa kripto ini sangat terkenal? Kerana apa yang menyebabkan kripto ini boleh dipercaya? Dan apa yang penyebab faktor utama kripto ini mendapat tempat di kalangan manusia zaman teknologi ini? Itu kerana sistem dia. Teknologi di sebaliknya, di belakangnya. Sistem, kekuatannya, teknologinya yang sangat keterusan teknologi. Dan juga sistem keselamatan yang sangat tinggi. Yang kedua, simpanan data yang telah pun disulitkan tadi itu secara decentralized ataupun dengan kata lain tidak berpusat. Kerana apa? Kerana dia maklumat transaksi tadi akan tersebar ke banyak komputer node komputer di seluruh dunia yang kita kenali sebagai peer-to-peer. Oleh kerana itu,
Sistem kripto ini tidak berpusat sehingga dia tidak bergantung kepada mana-mana badan institusi, kerajaan ke, lembaga ke dan sebagainya. Jadi tidak ada satu pun pihak yang memegang kuasa ke atas kripto itu. Maksudnya tak ada satu orang pihak, satu orang saja yang berkuasa penuh yang mengawal kripto tersebut. Kerana apa? Kuasanya telah dibahagikan kepada kesemua orang lain. Ya. Jadi transaksi wang kripto tadi, dia tidak memerlukan bank sebagai pihak ketiga. Bank pusat sebagai pihak ketiga. Jadi jaringan komputer itu tadilah yang akan berperanan, bekerja untuk mengesahkan, memberikan pengesahan kepada proses transaksi dan data-data ini itu secara automatik. Sebab itu dia boleh mendapatkan kepercayaan. Kerana bukan satu orang yang akan memegang kuasa itu. Dia akan disebarkan kepada semua orang mempunyai maksudnya tidak ada satu-satu bank pusat ataupun yang memegang kuasa sepenuhnya ke atas wang kripto, dan dia bukannya boleh dikawal sesuka hati oleh pihak-pihak yang berpusat tadi ataupun centralized. Oh ya, saya nak sentuh berkenaan dengan plombong ataupun miner dalam dunia kripto. Siapakah miner ini? Miner ini adalah, sebelum tu setiap transaksi kripto akan disahkan oleh orang yang digelarkan sebagai miner, iaitu plombong kripto. Bagi mudah nak faham, miner ini ataupun plombong adalah gelaran bagi orang yang melombong di dunia kripto, melombong koin kripto. Alatan yang mereka gunakan adalah alatannya adalah berbentuk komputer yang canggih, sangat canggih. Jadi apabila komputer yang canggih tadi digunakan oleh plombong, dapat memecahkan hitungan ataupun permasalahan matematik yang sangat-sangat rumit sebenarnya, yang dipanggil kriptografi tadi tu. Ya. Sebab tu dia panggil kripto, sebab dia dalam kriptografi. Satu permasalahan matematik yang sangat sukar, perhitungan matematik yang sangat sukar, yang sangat rumit, disahkan oleh komputer canggih para miner tadi di dalam jaringan yang dipanggil blockchain yang saya dah terangkan awal tadi. Dan para miner tadi atau para plombong tadi akan mendapat upah ataupun mendapat imbalan, ya, daripada kerja yang mereka lakukan tadi, iaitu berupa koin kripto yang diberikan secara sistem yang automatik. Jadi maksudnya setiap transaksi yang disahkan oleh miner plombong tadi menggunakan komputer mereka yang canggih untuk memecahkan teka-teki permasalahan kriptografi matematik tadi, mereka akan mendapat upah lah. Ya, sebab itu mereka melombong kripto di dalam dunia internet ni. Kita dapat dengar lah orang apa benda yang mereka lombong, apakah dia miner atau pelombong kriptografi, bagaimana mereka mendapat keuntungan, ya. Sebagai contoh, mereka transaksi Bitcoin yang dibuat oleh Ali kepada Abu yang di negara lain. Transaksi tadi akan disahkan, dimasukkan dalam jaringan blockchain tadi, disahkan oleh para miner menggunakan komputer yang canggih mereka tadi tu, dan mereka mendapat upah Bitcoin tadi. Mereka mendapat upah daripada Bitcoin tadi tu. Itu sebab dipanggil melombong. Dan ia akan dimasukkan ke dalam akaun pelombong secara automatik. Begitulah dia bekerja. Jadi ianya kekal dalam blockchain dan tak boleh diubah. Itu kesukarannya. Baik, seterusnya,
Apakah alatan yang mereka gunakan oleh para perombong ni, miner ni? Mereka menggunakan VGA card ataupun graphic card. Jadi sebab itu zaman sekarang video card ini ataupun graphic card ini menjadi sangat mahal di dalam pasaran. Sebab tu kenapa? Kalau dulu graphic card ni terkenal bagi gamers, para gamers. Mereka menggunakan graphic card yang bagus-bagus, yang tinggi-tinggi. Dia punya spek dia untuk apa? Untuk main game yang best. Tetapi dalam dunia sekarang graphic card digunakan juga untuk melombong. Sebab apa? Menggunakan teknologi graphic card itu sendiri. Semakin tinggi kad grafik yang digunakan pakai itu, kemampuannya semakin banyaklah mereka dapat menyelesaikan masalah matematik kriptografi tadi tu di dalam dunia internet. Maka semakin banyaklah hasilnya, upah yang mereka dapat berbentuk kripto, upah yang berbentuk coin tadi. Jadi sebab itu berlumba-lumbalah para miner ini melombong di dalam dunia internet untuk mendapatkan upah tadi, untuk mendapatkan habuan daripada transaksi-transaksi yang mereka dapat pecahkan ataupun yang mereka dapat sahkan dalam jaringan blockchain tadi. Sebab tu tuan-tuan, VGA card ataupun graphic card sekarang sangat mahal dan sangat limited, sukar untuk dapatkan di pasaran. Dan apa? Kerana inilah, kerana demand dia. Apakah demand tersebut? Demand ni adalah para perombong yang menyebabkan harga graphic card semakin tinggi dan sukar untuk dapat. Kenapa? Mereka mendapat hasil yang lumayan daripada aktiviti perombongan coin crypto tadi. Okey, baik. Dapat sesuatu. Jadi secara mudahnya nak tuan-tuan, kripto ini mempunyai nilai yang tinggi adalah kerana fungsi keselamatan yang dia ada dan dia transparent, keterusannya itu. Dan dia juga tidak berpusat, iaitu tidak ada satu bank ataupun satu kerajaan ataupun suatu institusi yang besar yang mengawal keseluruhan duit tadi tu ataupun coin kripto tu tadi. Dan ianya adalah terbuka dalam jaringan blockchain dan satu dunia, dan ianya perlu disahkan dan dimasukkan dalam jaringan blok tadi ataupun blockchain yang dia kekal. Dia transparent, semua orang boleh nampak ataupun semua orang yang di dalam jaringan itu semua boleh nampak. Cuma sebab itu kalau kata nak ubah, orang lain semua kena ubah. Sebab tu dia sukar tuan-tuan. Kalau kata ada satu pihak nak cuba nak mengubah tu, dia kena mendapat kelulusan daripada seramai mana yang telah mengesahkan dalam blok jaringan tersebut. Jadi dia sebenarnya hampir mustahil sebenarnya. Sebab tu dia jadi sangat-sangat aman dan mendapat kepercayaan. Belajar sesuatu? Tak apa, kita berkongsi. Seterusnya nanti saya akan terangkan lagi berkenaan dengan perbezaan yang paling besar di antara kripto ini, dunia kripto ini dengan kewangan yang sedia ada, fiat, yang keduanya aset yang ada sekarang ini. Contohnya aset fizikal berbentuk seperti emas, perak. Subscribe dan share tuan-tuan. Kita kembangkan ilmu ini kerana kita telah berada di dalam dunia tu. Kita telah berada dengan dunia. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.